Allah Ta'ala tidak mencabutkan ilmu, tidak mengambil ilmu dengan cara menyambut, dengan cara mengambilnya daripada dada para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Ta'ala mengambil ilmu itu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehinggalah apabila tiada orang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu dan kita melapangkan sedikit masa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan-tuan dan mati Allah, kita sambung kuliah kita di sini dalam hadis yang ke-14, menjadikan orang bodoh sebagai ketua. An Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Ta'ala tidak mencabutkan ilmu, tidak mengambil ilmu dengan cara menyambut, dengan cara mengambilnya daripada dada para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Ta'ala mengambil ilmu itu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehinggalah apabila tiada orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia mengambil pemimpin, ketua di kalangan orang yang jahil. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka memberi hukum, memberi pandangan, memberi fatwa tanpa berasaskan kepada ilmu. Fadallu wa adallu, lalu sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkait dengan perkara akhir zaman, di mana di akhir zaman ini, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ilmunya diangkat, kejahilan berleluasa. Dan dia berkait dengan perbincangan tentang hadis ini, bagaimana yang disebut sebagai ilmu itu diangkat dan kurangnya orang yang mengetahui dalam bidang agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat kebelakangan ini, wasilah untuk mendapat ilmu itu cukup banyak dan pelbagai. Zaman Imam Bukhari menyusun kitab Sahihul Bukhari, nak mendapat satu ilmu, satu hadis itu dia terpaksa pergi jauh untuk tahu satu hadis ataupun dua hadis. Mengembara jauh, tujuannya untuk mencari satu hadis. Kini nak mencari satu hadis, kita type sekejap, kan? Dalam komputer, dalam telefon, dah boleh tahu hadis-hadisnya, dah boleh tahu statusnya, dan boleh tahu tafsiran dan huraian terhadap hadis berkenaan. Dengan kata lain, lagi akhir zaman, lagi wasilah
untuk mendapatkan ilmu ni cukup banyak. Tak masuk lagi dengan apa yang revolusi yang sekarang ini berlaku yang disebut sebagai AI. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila disebut diangkat ilmu dengan mematikan para ulama, antara yang dimaksudkan di situ ialah diangkat keberkatan ilmu. Diangkat keberkatan ilmu. Kerana ilmu-ilmu yang berkat ialah ilmu yang menambahkan lagi hubungan manusia dengan Tuhan. Bila di akhir zaman ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagilah banyak cabarannya. Di akhir zaman ini disebut sebagai fitnah, banyak cabaran dan banyak halangan-halangan. Saingan-saingan kepada ilmu ni cukuplah banyak. Lalu ilmu-ilmu yang ada, orang-orang yang pemegang ijazah dalam pengajian Islam, kan, orang yang berada dalam bidang ilmu agama, kan, mempunyai cabaran yang cukup besar. Kerana fitnah-fitnah di akhir zaman ini susah untuk kita elak, kerana dia berada di sekeliling kita. Dulu panggung wayang kat luar, kan, kalau kami dulu di Kuala Kangsar kena pergi bandar, kena keluar bandar nak baru boleh nak pergi tengok panggung wayang. Sekarang panggung wayang pun dah ada kat telefon, Netflix lah, kan, kemudian kalau tak langgan Netflix, YouTube lah, macam-macam yang kita boleh lihat. Cabarannya cukuplah besar. Lalu yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu itu ialah diangkat keberkatan ilmu. Kerana berkat ini maksudnya ialah bertambah. Orang sebut berkat ialah bertambah. Bertambah apa? Bertambahlah kebaikannya. Kalau orang ada rumah yang berkat, rumah yang berkat bererti keberkatan rumah itu, pemilik dan ahli rumah itu bertambahlah kebaikannya. Kan, dia punya hubungan sesama ahli keluarganya semakin rapat, semakin baik. Rajin mereka melakukan amal ibadat, kan, maka dikata rumah ni berkat. Kan, rezeki yang berkat walaupun sedikit tapi cukup, dan bukan sekadar cukup, mereka dapat mempunyai hubungan yang baik, bagus mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkat. Itulah erti keberkatan, maksudnya bertambah dan berkembang kepada perkara-perkara yang baik. Kalaulah rezeki dia bertambah, ilmu dia bertambah, kuat lagi menentang Tuhan, kuat lagi langgar perintah Tuhan, kan, dia punya revenue, dia punya pendapatan dia mencanak-canak tingginya, ini tak berkat. Kerana keberkatan itu bukanlah dari sudut luarannya, dari sudut material, tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin baik. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkatan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, lalu bila disebutkan diangkatkan ilmu, diangkatkan keberkatannya. Yang kedua yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu itu ialah bidangnya. Bidang ilmu ini, bidang ilmu agama ini tuan-tuan, kan, kalau dilihat dibandingkan bidang ilmu wahyu, ilmu agama kita ini ilmu yang berasaskan kepada wahyu. Ilmu yang dalam bidang yang lain berasaskan kepada akal, kan. Ilmu sains berasaskan kepada logik, berasaskan kepada uji kaji. Islam ke tak Islam? Islam. Janganlah pula siapa yang berada dalam bidang sains dia kata saya ni sekular ustaz. Siapa sekular? Saya mengaji Quran, kan, saya ngaji ilmu sains, ini ilmu sekular. Salah. Kerana yang mengaji sains, yang mengaji matematik, yang berasaskan kepada logik, itu semua ilmu yang diiktiraf dalam Islam. Ilmu yang diiktiraf dalam agama. Siapa pula kata sains ni bukan daripada Islam? Siapa pula kata logik bukan sebahagian daripada Islam? Logik sebahagian daripada ilmu Islam. Sains sebahagian daripada ilmu Islam. Kerana sumber ilmu ini, yang pertama wahyu, yang kedua akal, yang ketiga adalah logik, yang ketiga adalah sumber-sumber daripada uji kaji. Kan? Yang pertama wahyu.
Tak bolehlah sains mengatasi wahyu. Sebab wahyu lah yang memberi kerangka kepada semua ilmu. Ilmu-ilmu ni daripada perspektif Islam, wahyu lah yang memberikan kerangkanya. Kemudian selepas wahyu, kena berfikir. Berfikir ni sumber ilmu dalam Islam. Tak boleh kata logik. Berfikir ni bukan daripada Islam. Kalau begitu, dalam Islam ni tak ada fikir lah. Salah siapa yang mengatakan bahawa logik bukan sumber daripada ilmu dalam Islam. Sumber ilmu dalam Islam, wahyu, kemudian logik, kemudian sumber yang berasaskan pada uji kaji. Ya, empirical yang ada dalam bidang sains. Semua ilmu-ilmu ni diterima dalam Islam. Lalu kalau kita bercakap dalam ilmu yang pertama ini, bersumberkan wahyu ini, macam mana yang boleh diangkatkan ilmu ini? Sedangkan sumber wahyu itu Quran dan hadis lah. Tak berubah daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, tak berubah. Quran itulah, hadis itulah. Kalau dalam bidang-bidang yang lain, bidang sains ini, dia mungkin boleh berubah. Sebab logik-logik akal manusia ni memang kadang-kadang berubah. Dulu orang fikir cara begini, sekarang fikir cara begini. Dia boleh mengalami perubahan. Tetapi dalam bidang wahyu, Quran dan hadis, dia tak boleh berubah. Itulah Qurannya, itulah hadisnya. Kalau hadis tu sahih dulu, sekarang pun sahih lah. Taklah dulu hadis sahih, sekarang dah tak sahih. Taklah dulu hadis ni hadis yang lemah, sekarang dah kuat, tak ada. Itulah hadisnya. Cumanya tuan-tuan, dari sudut pembelajarannya, apabila mutaakhir ni kita banyak mempunyai alat-alat, mempunyai alat bantu mengajar, ABM. Lalu kalau dulu kita belajar, kita memproses ilmu. Pelajar-pelajar yang dalam pengajian Islam dulu proses ilmu, belajar turas, belajar ni dia proses ilmu. Bila dah banyak alat bantu mengajar, mereka belajar ilmu yang telah diproses. Ilmu yang telah diproses, tunjuk. Bila ilmu yang diproses, maka dia punya keupayaan untuk berfikir, untuk mengeluarkan ilmu, makin lama makinlah kurang, makin lama makinlah kurang, sebab semua ilmu telah pun ada dalam dibukukan, di PDF lagi lama lagi mudah, lagi lama lagi mudah. Pada zaman Imam Bukhari, dia terpaksa memproses ilmu, mencari ilmu, dia proses, lalu dia dibukukan, maka lagi lama lagi ilmu tu semakin lama semakin mudah, semakin lama semakin mudah. Penghargaan terhadap ilmu makin lama makin lama makin kurang. Penghargaan terhadap ilmu makin lama makin dianggap sebagai perkara yang mudah. Talaqi ilmu makin lama makin tak berapa popular lagi. Kerana talaqi ilmu ni dia lama masanya. Belajar talaqi ni kitab lama masanya. Proses itu memerlukan kesabaran, memerlukan penghargaan terhadap ilmu, pembacaan, kita ada adabnya. Lalu bila dah makin lama makin akhir zaman ini, proses menghargai ilmu makin lama makin dah semakin lemah proses itu, ataupun penghargaan itu makin lama makin lemah sebab dah mudah. Lagi mudah lagilah malas, lagi mudah lagilah malas. Baru-baru ni bila buku dulu, kalau zaman saya belajar kena photostat. Photostat. Sekarang ni dah tak photostat dah. Sekarang ni dah semua dah PDF. Banyak dah PDF. Bila dah PDF, kita pun malas lah nak baca. Kuranglah semangat nak baca. Dulu photostat, kita pergi kedai, kita bayar, walaupun kualiti photostat tu tak sama, tapi kita cuba baca, cuba tengok. Sekarang semua dah PDF, dah jadi malas. Dah banyak sangat dah benda PDF, langsung sudahnya semua tak baca. Langsung sudahnya TikTok lah, senang. Sebab nak baca malas. Tengoklah ustaz tu kata apa, tengok budak-budak pun tengok TikTok, tengok Facebook, tengok YouTube, apa yang telah diproses. Bila telah diproses,
proses istimbat ilmu, proses mengeluarkan ilmu semakin lama semakin lemah. Kan? Jadi sebab itu kan kalau yang dimaksudkan sebagai diangkat ilmu itu ialah diangkat dia punya kualiti pembelajaran itu. Kan? Bukanlah kualiti ABM itu semua meningkat. Alat bantu mengajar, proses itu memang berlaku. Tetapi penghargaan terhadap ilmu itu makin berkurangan. Lalu bila dah banyak sangat macam-macam sumber, lalu dia akan ilmu ni tuan-tuan sekarang kalau kat universiti ialah kan mereka suka dalam konteks pembelajaran dia suka yang santai. Suka yang santai. Suka yang berat-berat ni tak nak. Fokus makin kurang. Kalau dulu belajar berkitab kan talaqi kan ni dulu hadis ni saya belajar dulu kitab hadis yang lama belajar dengan ustaz. Talaqi satu-satu hadisnya. Kan kita pun sabarlah, hafallah hadis-hadis ni, hafallah dulu. Kan bila sekarang pelajar-pelajar universiti yang santai. Bila cerita yang berat-berat, cerita yang perlu kepada fokus dalam masa sekejap dah tak boleh nak pergi. Kan? Kelas dibagi 2 jam. Bila bagi 2 jam, kalau dulu bolehlah kalau 2 jam tu kita boleh pergi sejam setengah. Kita boleh kelas, nampak lecture, nampak student bagi fokus. Sekarang ni dah tak boleh dah sejam setengah. Kan? Sebab mungkin daya fokus makin kurang dan juga penghargaan ilmu makin lama makin lemah. Cerita yang berat-berat tu tak nak. Dan cerita benda yang mungkin ringan-ringan, yang bersifat santai, yang proses berfikir itu semakin lama semakin lemah. Ini mungkin salah satu daripada erti dan maksud bagaimanakah yang diangkat, yang disebut sebagai diangkatkan ilmu. Walaupun banyak alat, tetapi penghargaan terhadap ilmu itu makin lemah. Yang ketiga yang dimaksudkan dengan diangkatkan ilmu ini ialah apabila dimatikan para ulama. Disebutkan secara jelas dalam hadis ni biqabdil ulama, apabila ulama-ulama makin lama makin berkurangan. Tuan-tuan dan mati Allah, kalau kita lihat dalam konteks di Semenanjung ini, kan mereka-mereka yang belajar dalam bidang ilmu agama, kan mereka-mereka yang belajar dalam bidang ilmu agama ni sejak daripada awal tahun 1900 yang ada peluang pergi ke luar negara, kan yang berpeluang pergi ke luar negara tahun 1900, 1910, 1920 tidak ramai. Tidak ramai. Ada pun mungkin sedikit, mungkin segelintir yang sedikit sahaja. Yang output daripada itu, kalau contohnya dulu Syekh Al-Marbawi. Syekh Al-Marbawi ni tahun 1930 kan, mereka pergi ke Mesir, dia belajar ke luar negara kan. Ada tapi tidak ramai. Yang satu batch dengan Syekh Al-Marbawi, dengan Syekh Al-Hadi tahun 1920, 30 ni ada tidak ramai. Kan, begitu juga kan, kalau yang pergi ke luar negara, yang belajar di Mekah. Kan, arwah ustaz-ustaz saya dulu pernah belajar di Mekah, yang belajar di Masjidil Haram antara tahun 1930 hingga tahun 1935 hinggalah tahun 45, gitulah 10 tahun. Batch-batch yang pergi belajar di Mekah, kan, tahun 30-an dan awal tahun 40-an. Kan, mereka ni wujud ramai, nak kata ramai tu saya tak pastilah. Kan, tapi kalau di Kuala Kangsar tu mereka ada kumpulan yang batch tu pergi dalam 7-8 orang pergi balik menubuhkan sekolah Arab di kampung saya, kan, di Padangas, sekolah Arab Mahad Al-Yahyawiyah. Kan, saya yakin di kalangan batch-batch itu ada juga di negeri-negeri yang lain yang tahun 30-an yang belajar pergi ke Makkah Al-Mukarramah, dia belajar di Serambi Masjidil Haram. Kan, ada juga sedikit yang mungkin pergi ke Mesir, mungkin tak ramai pada masa itu. Kan, bila musim zaman perang Jepun tak adalah yang pergi sebab perang. Tahun 60-an ada mungkin sedikit. Yang mula ramai tuan-tuan ialah sejak daripada tahun 1980-an. 80-an sekolah-sekolah agama ni wujud. Kan, cumanya sekolah agama yang ada di Kuala Lumpur pada masa itu dan Selangor tak ramai, tak banyak.
dan sebahagian sekolah saya di Padangas tu ramai yang kami menerima pelajar-pelajar daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor, belajar ke Perak, belajar ke Kedah, belajar ke Kelantan. Kan di Selangor masa tu tak begitu banyak peluang-peluang itu, tak seperti mana yang ada pada hari ini. Yang pergi tahun 80-an daripada sekolah-sekolah agama yang belajar luar negara tu ada. Kan tahun 90-an makin ramai apabila yang pergi belajar di Jordan. Tahun 90-an ni banyak pergi ke Jordan dan Mesir. Ramai pada masa itu. Sekolah-sekolah agama, kesedaran agama tahun 90-an ni sangat baik. Kan ramai yang pergi. Tahun 2000 kan makin ramai yang pergi, kan, yang belajar luar negara. Saya kaitkan dengan diangkatkan ilmu ini. Kan bila ramai yang pergi luar negara, yang kami seusia tahun antara umur 50-an, 40-an, 50-an ini ialah mereka yang pergi ke luar negara dalam tahun 1990-an dan tahun 2000. Kan ini yang ada di kalangan asatizah yang mungkin mengajar di sini di masjid ini, kan yang ada banyak sekarang inilah umur 40-an, 50-an ini yang pergi ke luar negara, juga yang berada dalam negara yang tahun 1990 dan tahun 2000, kan, ataupun akhir 80-an. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu mereka-mereka yang mungkin belajar di tingkat degree. Persoalannya ialah sejauh manakah mereka-mereka yang ramai ini yang mungkin boleh mencapai tahap yang disebut sebagai ulama. Yang disebut sebagai ulama yang ilmunya dihormati, kan, bukan sekadar dia sebagai seorang yang dihormati, tetapi kemampuan ilmunya yang cukup baik, kan. Inilah yang apabila diangkatkan ilmu, kan, ramai orang yang belajar agama, tetapi mungkin kualiti belajar itu mungkin tidaklah seperti mana ulama-ulama yang terdahulu yang belajarnya mungkin lebih mendalam, yang pengetahuannya lebih kukuh, kan, dan mereka belajar tempoh yang lama berbanding dengan batch-batch yang baru-baru ini mungkin belajar 4 tahun tidak cukup untuk menguasai bidang-bidang ilmu. Lalu apabila diangkatkan ilmu, maka ramailah di kalangan orang yang tak reti menjadi ahli, menjadi fatwa tak bertauliah, kan. Dalam Facebook ni macam-macam, dalam YouTube, dalam internet ni macam-macam yang kita kata orang-orang yang memberikan pandangan, yang memberikan fatwa, yang memberikan hukum, yang kadang-kadang kita pun pening, kan, bila baca dalam internet, kan, tak siapa-siapa memberikan pandangan. Kadang-kadang silap buka website, pergi website Syiah, nampak jubah okey, nampak serban besar, bagus ni, kan, rupanya website Syiah yang dibaca. Website Syiah yang dibaca, sembahyang ni boleh jamak lah sentiasa, kan, boleh jamak sentiasa, kan. Ni pun baca ada dalam ni ustaz, kan, rupanya website Syiah, kan. Nak ceritanya dalam dunia moden, dalam dunia internet, kita berjumpa dengan pelbagai sumber. Bila jumpa dengan pelbagai sumber yang menyebabkan kita mungkin tak tahu ataupun keliru ataupun sudah-sudahnya malas nak baca kerana banyak sangat sumber-sumber yang tidak bertauliah untuk yang memberikan pandangan dalam ilmu agama. Tapi nak buat macam mana, kan, sebab sumber ni telah pun terbuka, yang kita berusahalah tuan-tuan, kalaulah kita berjumpa dengan macam-macam pandangan-pandangan ini, pastikan kita juga mempunyai ataupun merujuk kepada seorang yang kita yakini ilmunya, yang kita yakin dia punya pengamalannya, kan, yang kita rujuk, kan, kerana kan, kalau kita berpegang kepada benda ini sahaja,
kepada maklumat ni sahaja, dibimbangi maklumat-maklumat itu tidak tersusun macam-macam yang kita bimbang, kita akan terpesong daripada jalan kebenaran. Sebab itu kan tuan-tuan kena ada orang yang tuan-tuan boleh tanya, yang boleh pegang ilmunya, yang kita lihat dia punya kesiapahan dalam ilmunya, yang mungkin berbeza dengan orang-orang yang lain. Di pandangan dia lain, tak apalah. Kita pegang dengan seorang dua orang untuk kita jadikan dia sebagai amalan dalam hati kita. Kalau dilihat perkara itu ada masalah itu, dalam perkara itu mungkin pelbagai, mungkin masalah ni macam ni, dapatkan 2-3 pandangan daripada sumber-sumber yang lain. Kerana satu sumber kadang-kadang tak begitu cukup, dapatlah pandangan daripada 2-3 orang sumber kan, yang mungkin boleh memberikan pandangan yang lebih tepat. Contohnya baru-baru ni timbullah isu kan bekerja dalam sektor perbankan yang konvensional. Apa pandangan hukum dalam perkara ini kan? Telah diberikan pandangan oleh mufti wilayah dalam perkara ini. Kena ada pihak yang tak bersetuju dengan pandangan berkenaan. Wallahu alam. Tapi maknanya kan kita perlu berpegang dengan orang yang kita lebih yakin ilmunya kan, dan kita boleh membuat perbandingan dengan orang-orang lain dalam isu-isu yang tertentu supaya ilmu ataupun sumber yang kita yakini itulah yang kita harapkan dekat dengan agama, dan kita yakin dan kita rasa sesuai ataupun kita rasa kita boleh menerima dengan hati yang penuh terbuka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila kurangnya ilmuwan dalam bidang agama, ittakhazan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil ketua, mengambil pemimpin, mengambil orang yang memegang jawatan-jawatan ini di kalangan orang-orang juhalan, di kalangan orang-orang yang tak reti, di kalangan orang yang bodoh, di kalangan orang yang tidak berkelayakan. Lalu fasu'ilu, maka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu, maka sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan dan mati Allah, kebelakangan ini apabila adanya AI, artificial intelligence, yang boleh memberi pandangan dalam pelbagai bidang. Kan, kalau tuan-tuan ada AI, kita boleh tanyalah apa pun, dia jawab semacam je. Kan, tanyalah apa dia boleh jawab. Kan, kita prompt, dia akan jawab. Kan, kita tulis, dia akan jawab. Kan, persoalannya kan, bagaimanakah menggunakan benda-benda ini, alat-alat ini untuk ilmu agama, untuk mengetahui tentang hukum. Kan, nak tahu hukum, tanya AI, mufti AI. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? AI kan menjadi tempat untuk kita bertanya hukum. Kan, kita mungkinlah kenal ustaz. Bagi masyarakat awam yang umum ni kan, dia akan cuba cari dengan benda, termasuklah bertanyakan kepada AI. Lalu saya mengambil inisiatif tuan-tuan dalam isu AI dan hukum ini. Kan, saya membuat satu proposal ringkas, jumpa dengan pejabat, jumpa dengan mufti wilayah sendiri, dan berbincang dengan para pegawainya macam mana kita perlu untuk membangunkan sistem mufti AI. Kan, tak adalah sampai tak mufti, tapi soal jawab agama menerusi AI ini. Kerana kan, kalau kita tak guna, kan, orang lain akan gunakan sehabisnya. Kalau kita bersifat negatif, kan, lambat laun orang akan gunakan juga. Seperti mana yang internet ni dulu. Kan, pada tahun 2000 heboh. Tahun 2000 dulu heboh 5 surah baru daripada Quran. Kan, awal tahun 2000 dulu, seingat saya. Kan, ataupun 1969 dulu. Kan, heboh disebut sebagai 5 surah Al-Quran. Surah Al-Muslimun, saya ingat surah Al-Muslimun. Surah-surah palsu yang dihebahkan. Lalu apa sikap orang Islam pada masa itu? Adakah kita mengambil sikap kita tutup internet? Tak boleh.
kan? Internet tak boleh nak tutup, kan? Pemalsuan mungkin berlaku. Begitu juga tuan-tuan ketika mana mulanya wujudnya percetakan ni, alat cetak, kan? Nak cetak Quran. Ulama' dulu, orang dulu rasa bimbang, risau. Nanti kalau cetak ni salah huruf apa semua, bimbang. Tetapi cetak akan terus berlaku, akan terus berkembang. Quran kok mana pun akan mengikuti perkembangan ini. Lalu akhirnya, kan, kalau bersifat negatif, dia tidak dapat untuk nak mengatasi masalah-masalah itu, melainkan kita terpaksa menerimanya dan perlu menerimanya secara positif, dan kita cuba bincang dan juga bawa macam manakah kita nak bawa, kan, AI ini dalam bidang agama ini supaya dia membantu proses ilmu, perkembangan ilmu. Kalau kita tolak, kan, orang lain akan guna, kan, dan bidang-bidang lain akan semakin establish. Kalau dalam bidang-bidang yang lain kita tanya, dia akan mendapat jawapan yang semakin tepat sebab database-nya semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin baik. Kalau kita bersifat negatif dalam bidang agama, kita tak bangunkan, kita tak ni, lalu orang akan tanya, akan wujudlah mufti sesat, akan wujudlah banyak benda-benda yang salah, dan bila banyak salah dalam agama, maka makin payahlah kerja-kerja kita. Sebab tu saya mengambil inisiatif, buat proposal. Mufti dia kata bagi pihak dia tak ada halangan, cuma bagi pihak kami, kan, pengkaji-pengkaji daripada universiti ni perlu cari dana untuk nak ketengahkan perkara ini kepada pihak-pihak yang berkaitan, sebab nak bangunkan sistem, kan, dia bukan tanya orang yang dalam bidang teknologi sahaja, kan, teknologi lah, tetapi bahan-bahan itu perlu, tetapi kepakaran dalam ilmu-ilmu ni perlu, bagaimana nak di-plan, bagaimana nak dibincang, supaya akhirnya wujud yang disebut sebagai soal jawab agama menerusi AI. Di peringkat dunia, kan, di Mesir, kan, di Kuwait apa semua, baru mulalah, mereka baru mula, belum ada produknya lagi, dan kami usahalah, bagi pihak saya dan juga kawan-kawan usahakan supaya bila diketengahkan perkara ini, kan, dapat dibawa dan juga dapat ada ruang-ruang yang boleh untuk kami menyumbang, bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk ummah itu sendiri, sebab, kan, inilah masanya, kan, kerana revolusi AI ni cukup kuat tuan-tuan. Buka je Facebook, kan, AI, semua AI, gambar-gambar pun AI, kan, semua AI pada masa kini dalam tempoh setahun ini. Saya jangka tuan-tuan dalam setahun 2 tahun akan datang ni akan lagi banyak perubahan yang berlaku dalam industri, dalam kehidupan yang dibantu oleh AI, apatah lagi dengan 5G yang mungkin akan berkembang nanti, tak tahulah akan datang, kan. Itu perubahan proses ilmu. Balik pada apa yang kita sebutkan tadi, bila makin mudah penghargaan terhadap ilmu ni makinlah kurang, kan. Itu dia punya masalahnya lah pula, kan. Satu pro adalah kontranya, kan. Ada masalah ni, ada kelebihan ni, adalah kekurangan ni, itulah yang kita terpaksa hadapi. Lalu apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ini? Bila Nabi sebut akan diangkatkan ulama, ilmu ni akan makin kurang, kan, apa yang boleh kita ambil pengajaran ialah kita seharusnya, kan, membina, menghargai ilmu. Ketika mana ramai di kalangan anak-anak, di kalangan wujudnya pemikiran-pemikiran, tak payah belajar tinggi, hutang buat apa, kan, belajar tinggi ni hutang PTN, hutang itu, hutang ini, tak payah jadi tinggi-tinggi, jadi popular, jadi influencer, dapat duit lebih banyak lagi daripada belajar tinggi-tinggi ni buat apa. Ada seorang ibu, kan, waktu saya ada berikan kursus penggunaan media baru di Kelantan, dia tanya, Ustaz,
anak saya ni bercita-cita nak jadi YouTuber Ustaz, nak jadi influencer. Kan? Berapa umur? Baru darjah 6 begitulah, darjah 5, darjah 6 begitulah, cita-cita nak jadi influencer. Kan? Sebab kan, siapa boleh jadi YouTuber ni boleh dapat duit. Kan? Jadi budak-budak ni kan, ini pengaruh dikatakan Syahmi Shazli lah, production yang yalah kan, buat production, bila popular sikit boleh dapat income lah daripada video-video yang dibuat. Lalu budak-budak ni gila-gila nak jadi YouTuber, nak jadi influencer supaya kan boleh dapat duit. Ngaji tinggi-tinggi masuk universiti pun tak dapat duit lah, maksudnya taklah seperti mana yang kita harapkan. Yang sehari dua ni Carol Amin kan, belajar engineering, belajar bidang lain kan, jadi jadi influencer boleh kan, bukan bidang yang asalnya kan. Jadi orang fikir tak payahlah ngaji tinggi-tinggi, jadi influencer boleh generate income. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Kerana kan yang nak membimbing kita ni kan ialah ilmu. Ilmu lah yang nak membimbing manusia. Kan kalau kau tak ada ilmu, kan ilmu tu dikesampingkan dan duit itu menjadi yang dibina tamadun di atas duit itu, itulah yang menjadi masalah. Itulah yang kita bimbang dengan cara berfikir generasi zaman sekarang. Belajar yang berat-berat tak nak, belajar yang ringan-ringan, belajar yang santai-santai. Kan istilah santai ni kan dalam ilmu dia kena serius. Kan dalam ilmu kalau public macam ni okeylah. Tapi kalau belajar dalam kelas mesti benda yang serius. Mana boleh santai-santai gitu. Santai-santai ni rehat-rehat sambil-sambil kita lepak-lepak, sambil-sambil kita santai-santai. Kalau dalam kelas belajar mestilah serius. Kan bila serius kan, ini penghargaan terhadap ilmu. Ini bukan generasi tuan-tuan. Generasi tuan-tuan alhamdulillah, generasi yang baru-baru ni, generasi yang sekarang berada di universiti sekarang ni, kan tahun 1, tahun 2, tahun 3, ini berat sekarang masalah yang kami hadapi pada masa kini. Kan topiknya tuan-tuan ialah menghargai ilmu, lalu apabila diangkatkan ulama, diangkatkan orang alim, maka nak proses nak belajar itu menjadi suatu masalah yang sukar. Maka kita mendidik diri kita, mendidik anak kita, mendidik generasi kita, generasi yang menghargai ilmu kan, yang menghargai pengetahuan. Walaupun dengan ilmu ini nak cerita dapat duit mungkinlah tak dapat segera, kan. Mereka berfikir nak segera, nak dapat buat live, dapat reach yang tinggi, dapat dia punya subscriber yang ramai, boleh generate income. TikTok ramai mungkin boleh dapatkan duit. Kan populariti kan sekarang ni menjadi sesuatu yang bernilai. Sebab itu di akhir zaman ini banyak benda yang dah terbalik. Kan. Yang ilmu sepatutnya diberikan nilai yang tinggi, tetapi ilmu dah makin kurang. Populariti makin tinggi. Kan populariti yang diangkat sebagai suatu nilai yang tinggi, kan sehingga yang popular dibayar, yang popular diletakkan nilai yang baik, yang tak popular tidak diangkat sebagai satu nilai walaupun dia berilmu. Kan ini dari sudut penghargaan terhadap ilmu. Kan banyaklah benda-benda yang dah terbalik kod kan, yang berlaku di akhir zaman ini. Dan antaranya bab yang berkaitan dengan ilmu, apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita harapkan generasi kita sendiri akan mendidik anak-anak, cucu-cucu tuan-tuan kan, dan kita sendiri supaya menghargai ilmu, kerana ilmu ini kan dia yang memandu kita. Dan apabila kita menghargai ilmu, mudah-mudahan ilmu ini dapat menghasilkan keberkatan tadi, dan berkat itulah yang menyebabkan kita beramal. Berkat itulah yang menyebabkan banyaknya amalan-amalan baik yang kita buat. Kita tak mau banyaknya ilmu kira nak berdebat. Banyaknya berilmu kira nak penjatuhkan orang lain. Banyaknya ilmu salah sikit saman orang. Banyak ilmu kan ada, bukan banyak pun, adalah ilmu sikit-sikit kira nak merendah-rendahkan orang lain. Tujuan ilmu ialah beramal dengan ilmu.
tujuan ilmu ialah kita nak memahamkan masyarakat, kita nak sedarkan masyarakat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan adanya ilmu kita nak perjatuhkan orang, bukan adanya ilmu nak sensasikan benda-benda yang tak sepatutnya. Kan, inilah tujuan sebenar daripada ilmu, supaya adanya ilmu, adanya amal, dan adanya ilmu dapat meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini, tajuk yang berkaitan dengan diangkatkan ilmu dan menjadikan orang bodoh sebagai ketua. Mudah-mudahan dapat mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan pada pagi ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.